Kepada new part ni, kita tengok pengenalan dulu. Okay, sebelum tu buka www.menti.com. Boleh tak? Okay, buka menti.com. Okay, yes, submit. And then keluarkan what is e-learning. Ya. What is Okay. e-learning? Yes, okay, now boleh jawablah apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang e-learning. Okay. Learning. Apa e-learning? Process. Alright, interaktif, Maximum electronic learning letter. online. Lagi, next. Via Oh, panjang-panjang. platform. Panjang-panjang Tak boleh jawapan. panjang-panjang. Tak boleh, dia dua je, dua perkataan lah cukup. Dua ayat, dua perkataan saja ini. Tak boleh panjang. Okey, kita tengok siapa yang bagi respon yang paling Using online ramai. Ayat yang platform. sama lah kita kata. Okey, kita tengok kat situ. Electronic learning. Using online Siapa ada ayat di platform. Samit ni? Ayat ni tulis apa ayat ni? Tak siapa? Ayat di Samit dah ni. Ada dekat situ. Ada. Dia tu bit mas. Gadget. Dia ada kat screen kat sini. Screen. Oh tu bit dah ayat ni tu using online platform tu. Yes, ni yang using online platform. Lagi satu. Dua kan ayat ni kan boleh buat. Oh kena dua ke? Tak apa, it's okay je satu. Alright, lagi-lagi yang lain-lain. Make sure bagi respon sebab saya nak tahu apa. Pendek je dia punya ayat tu boleh tulis. Okay, so 1, 2, 3, 4 ramai dia jawab ni. Kat ni punya tak nak. 6, 7 orang. Ya, baru 7 orang. 8. Lagi terus. Internet learning, yes tu bit dah. Internet learning ada. Warna hijau tu. Hijau, kita mana? pakai Hijau hijau. molek. Nampak tak? Tu bit kat mana? Nampak? Kan? Tu Itu bit kat screen what screen is cik ya tu. e-learning. Skrin Saya saya tu je. bit. Skrin saya dekat saya je. Kitanya guna telefon. Okay. Alright. Okay. Nama dah tu 10 orang dah bagi respon. Okay. Oh, jalan tu. Untuk kat ni Habis dah? tulis Dah tak fun. ada dah. Ada lagi. Okay, baik. 11 orang. Ramai ni. Kita ramai sebenarnya kan. Pesara-pesara kita. Dia macam kau tu deh. Macam apa tu? Ni. Kita belajar dengan Dr. Sophie tu. Ada Safi. Yes. Menti. Apa benda tu? Yang tu dia guna Padlet. Padlet dengan berapa Padlet tu dia tu. Sama lebih kurang. Tapi ni kita nak tahu. Okey, kita tengok Okey, so secara rumusannya dalam ramai-ramai ni bagi jawapan. Okey. Electronic learning. Ramai bagi jawapan ni. Sebab tu dia punya wording tu besar kan? Nampak tak kat sini? Kan? Yang kecil-kecil tu maknanya seorang bagi jawapan lain-lain. Kalau online learning ni ramai jugalah yang jawab macam besar sikit daripada lain kan. So yang ni boleh guna dalam kelas sebab kita nak tahu nak tahu kefahaman pelajar tu dalam sesuatu benda, kita nak uji dia and then kita tengok dia punya tu. So menti.com boleh explore, boleh explore yang ni. Alright. Cik yang nak ajar ni ya? Ada saya tak akan ajar ni. Okay, so nak ajar buat gun ni. Dah saya tak ajar ni. Saya nak ni je. Tak ajar ni. Kali nak ajar Mentimeter. Next class. Tapi boleh explore lah. Dia sangat very easy lah how to create dia punya benda ni. Tak adalah kata terlampau sophisticated. Yelah, static lah kita punya PDP kan. Okay, so alright. Thank you very much dah selesai dah untuk yang ini. So secara keseluruhannya kita nampak jawapan-jawapan dari kalangan pesyarah kita ni memang aware lah dengan e-learning tu. Kata electronic learning and online learning, electronic resources, internet learning, virtual, enjoy, macam-macam lagi lah kan kat situ kan. So secara keseluruhannya kita go through pada kita punya slide. Saya nak pergi pada slide semula. Alright. Okay, so hari ni yang sebenarnya kita nak masuk ialah kita nak tengok what is e-learning tu sebenarnya kan. Sebab kita dah duk main sekitar tu kan sekarang dalam musim pandemik ni kita nampak bahawa pentingnya e-learning.
So sebab tu saya nampak ada inisiatif pensyarah yang join kursus-kursus kat luar yang apa JPKK buat kan. Ini adalah salah satu cara kita nak meningkatkan lagi knowledge kita dalam kenaan dengan e-learning. Dan ini adalah satu benda yang perlu diberi perhatian di kalangan masyarakat kan. Okey, kita tengok technology mediated learning either from a distance or physical classroom setting. So kalau e-learning ni maksudnya dia menggunakan teknologi dan teknologi itulah yang menjadi sebahagian dalam kelas kita yang kita setting tu. So macam kita kalau kita dekat meja kita ada desktop, kita ada semua kan, PC yang lengkap apa semua dengan apa dia punya alat-alat speaker ke apa semua, itu adalah sebahagian daripada teknologi yang digunakan untuk melancarkan kelas kita kan ataupun memudahkan proses PDP kita. Okay, learning process created by interaction with digitally delivered content, services and support. So dekat situ maknanya learning, kita nak menyampaikan pembelajaran kita kepada apa kita punya student kita kan. Okay, dekat situlah kita menggunakan electronic learning. Okay, next. Okay, ini dia punya orang kata e-learning ni banyak cabang-cabang dia yang boleh diguna pakai. So kita tengok yang pertama, saya go through satu-satu nanti boleh carilah maklumat ni dengan lebih detail. Innovative teaching learning procedure, real time learning, improve productivity in class, formative assessment. Yes, kita boleh buat formative dalam kelas, gunakan e-learning je. Kalau jenis yang sumatif tu tak apalah, sumatif tu lain lah cerita kan. Okay, face to face interaction less with the computer aided learning. Yes, memanglah sebab kita menggunakan satu teknologi, kita ada komputer, mobile kan, untuk kita jadikan sebagai bahan membantu mengajar kita. Okay, and then increases teacher effectiveness. Kita mengajar lagi efektif benarnya kalau kita menggunakan e-learning ni kan. Target multiple intelligence. Yes, target kita pun boleh dalam pelbagai jenis kepintaran pelajar. Maknanya kita boleh tahu level-level pelajar kita yang mengikuti e-learning tu bersama dengan kita. Okay, and then hands-on advanced technological tools. Dan juga dia e-learning ni canggih lah kan, teknologi yang baru lah, macam-macam dah buat lah ni. Kita ni macam ketinggalan pula kalau kita tak follow dia punya inilah e-learning ni kan. Okay, so kita kena bergerak seiring. Walaupun kita kelas face to face, akan datang ni kita face to face, tapi kita masih lagi menerapkan e-learning dalam kelas tu. Okay, and then dia macam hybrid lah, dia jadi macam hybrid lah. Okay, next. Teaching its resources and then industrial teaching technical input through video and then introduce abstract concept. So itu adalah dia punya e-learning. Okay, next, kita pergi teruskan. What is needed to develop an e-learning course? Okay, apa yang diperlukan sebenarnya untuk kita develop e-learning ni? Ada 3 perkara ataupun elemen yang diperlukan dalam kita membangunkan e-learning. Okay, saya terangkan dulu, tak banyak dah, sekejap lagi dah habis. So kita go through terus apa yang kita nak belajar hari ni part. Okay, instructional design model ni. Kita nak buat e-learning tapi kita tak faham apa ni kena buat benda ni. So sekurang-kurangnya kita kena awareness, tentang keperluan nak membangunkan e-learning tu kan. Okay, pertama sekali kena ada satu model iaitu instructional design model. Okay, tools or framework to develop instructional materials kan. Okay, dan juga membantu designer yang nak membangunkan e-learning ni untuk buat structure dia lah, memudahkan proses pembangunan tu. Okay, dan seterusnya provide guideline, membantu sebagai satu garis panduan untuk ensure training address the learning objective and meets the desired expectation. Itu yang kita nak sebenarnya kan, sebab kita guna e-learning ni kita ada target kita dah. Kita nak capai CLO ke, kita nak capai apa kita punya pembelajaran hari itulah. Okey. Instructional design model yang digunakan ialah AD model. Yang ini memang standard lah kalau kita ada kaitkan dengan model-model komputer ke, instructional design ke, memang ramai menggunakan ADDIE model. Dengan suara Yannick lah. Oh ya kan? Yannick. Oh tu. Yannick.
Ini tahu, mute dulu. Ya ni, mute dulu. Tak apa, sambil-sambil. Okay, right. So, AD model ada 5. A stand for analysis. Ni bolehlah study lepas ni. Saya tak akan pergi detail. Boleh rujuk lah, boleh cari maklumat ni. Teori hari ni cik yang teori. Ni macam model. Teori lah. Analysis, D, design. D yang berikutnya develop. 1, implement and then evaluate. Ni model memang semua yang guna dah. Kalau pasal-pasal e-learning ke, kalau kita nak buat apa, IT punya software ke apa yang berkaitan dengan apa untuk design ni dia guna pakai ni. Okay. AD ni khusus untuk instructional lah, membantu dalam kita nak merangka kita punya pembelajaran secara online. Okay. So ADDIE model. Nanti boleh baca detail lah nanti. Okay, kita tengok yang berikutnya the themes. Yes. Yang kedua ialah participations in e-learning project. Mana kita kena ada teams lah. Kalau kita buat sorang-sorang memang tak jadi e-learning ni kan. So dia kena ada instructional designer, dia ada subject matter expert, dia ada web developers and media editor, course administration ataupun online facilitator and then technical support. Yalah macam kita nak buat sesuatu e-learning yang kata yang tersusun ataupun yang nampak dia punya manage cara e-learning tu, dia mesti ada elemen ni, ada team, ada kumpulan dia. Kalau kita nak buat content pun kita rujuk pada SME, itu subject matter expert. Kalau kita nak buat dari segi membangunkan design ke bentuk dia macam mana, kita panggil lah web developers. Dan juga online facilitator kalau kita perlu kepada mereka-mereka yang membantu orang luar yang nak tolong buat tu, kita panggil lah orang luar so tengok macam mana e-learning kita ni, dan juga technical support. Alright. Okay, dan teknologi yang digunakan ialah kita kena tahulah banyaklah sekarang teknologi ada. Dari segi audio, video, komputer, tablet or mobile device, blogging ataupun webcam, e-whiteboard, screencasting. Ini adalah teknologi yang digunakan pakai untuk e-learning. Kita nak supaya e-learning tu berjalan dengan lancar dan tersusun dan teratur kita punya proses PDP kita tu. So make sure kita ada masukkan elemen teknologi. Okey, Cik Shu masuk, Cik Shu. Okey, alhamdulillah ramai yang join ni ya. Okey. Dah semakin apa? Ramai dah kelas kita ni deh. Alright, kita teruskan dah. Ini gambar-gambar yang ada kat sini, Apple notebook, computer teaching, video teaching. Ni sebahagian daripada teknologi lah. Writing pad, LCD writing pad. Ni whiteboard teaching and then practice projector. Ini adalah teknologi.